Esok kita akan detail sikit. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita dah habis menceritakan berkenaan dengan mukadimah. Okey, saya simpulkan mukadimah tu daripada kita panjang bicarakan tadi tu. Mula-mula Imam Nawawi rahimahullah. Ha? Tak dengar? Hello? Dia lewat. Ajib ni first time je dah. Okey, saya simpulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya simpulkan mukadimah yang kita baca tadi. Mula-mula Imam Nawawi rahimahullah menceritakan berkenaan dengan objektif penulisan kitab ni. Okey. Yang pertama, Imam Nawawi kata telah disebutkan berkenaan dengan fadilat-fadilat yang terlampau banyak dalam memelihara dan juga menghafal 40 hadis. Kan? Banyak tadi kan? Dan kemudian para ulama pun sendiri telah menuliskan hadis 40 yang berbagai. Boleh? Dan kemudian Imam Nawawi rahimahullah beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian mahu menulis arba'in ataupun hadis 40 juga. Okey. Kerana apa? Kerana Imam Nawawi bermatlamatkan pada yang saya sebut kerana matlamat dakwah dia yang tinggi dan menyampaikan kepada generasi yang berikutnya berkenaan dengan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama. Dan kemudian Imam Nawawi rahimahullah dia nak buat apa? Dia nak buat bahawa hadis 40 yang aku akan kumpulkan di hadapan kita ni akan menyimpulkan ke semua hadis 40 yang ditulis oleh ulama sebelum ni. Ke semua. Memang yang dibuat ni adalah perkara yang bukan senang sebenarnya. Tapi sangat-sangat bermanfaat untuk generasi berikutnya. Yang disebutkan bahawa hadis-hadis ini adalah kaedah-kaedah besar dalam urusan agama dan juga makna-makna yang begitu mendalam sehingga kan jikalau dihafal ataupun difahami hadis 40 ni, kita akan memahami berkenaan dengan Islam keseluruhannya. Boleh Jadi insya-Allah kita akan sambung dalam hadis yang pertama. Baru tengok hadis yang pertama 2 jam mukadimah. Tak ingin kan. Okey, baik. Al-hadisu al-awwal, hadis yang pertama. An Amiril Mu'minin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqul innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilayh. Rawahu Imam al-Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardizbah al-Bukhari wa Abu al-Husain Muslim ibn al-Hajjaj ibn Muslim al-Qushayri al-Saburi radhiyallahu anhuma fi sahihayhima alladaini huma asahhul kutub al-musannafah. Hadis yang pertama adalah berkait dengan niat. Berkait dengan apa? Niat. An Amiril Mu'minin, daripada Amir Mukminin. Amir Mukminin adalah gelaran bagi Khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang first pakai gelaran Amir Mukminin ni adalah siapa? Sayyidina Umar. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila baginda wafat, Khalifah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama siapa dia? Sayyidina Abu Bakar. Maka para sahabat panggil Sayyidina Abu Bakar ni ya Khalifah Rasulillah. Ya Khalifah Rasulullah, wahai pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh? Yang pertama yang digelar khalifah adalah Sayyidina Abu Bakar. Sampailah Sayyidina Abu Bakar wafat dan Sayyidina Umar, Sayyidina Umar pula naik. Kemudian dia panggil kepada Sayyidina Umar, ya Khalifah Rasulillah. Berapa kali itu? Ya Khalifah Rasulillah. Wahai pengganti kepada pengganti Rasulullah. Panjanglah kalau naik ketiga apa ya khalifah. Jadi terlampau panjang. Jadi di kalangan para sahabat kata okey kita tukarlah. Kan maksudnya di kalangan orang yang mengganti Rasulullah SAW dipanggil sebagai Amirul Mukminin. Itu cerita dia. Boleh Maka orang pertama yang menjadi Amirul Mukminin siapa dia? Abi Hafsin, bapa singa. Hafsin maksudnya singa. Kemah haru. Siapa Sayyidina Umar memang ganah. Nabi kata dalam hadis yang sahih, jalan yang dilalui oleh Sayyidina Umar tidak akan dilalui oleh syaitan. Dia syaitan pun takut. Kan? Abi Hafsin kalau
Kalau orang kena rasuk ke apa, dia hantar apa? Hantar slipper. Betul ni, hantar slipper. Takut. Takut slipper pun, ni slipper Sayyidina Umar ni lari. Betul ni, betul cerita. Kan? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni walaupun garang-garang dia berkat. Sayyidina Umar berkat. Ada diceritakan bahawa ada di kalangan para tabi'in ni dia pening. Dia pening apabila dia jumpa dalam ayat Al-Quran berbunyi yadullah fawqa aydihim, yadullah, tangan Allah. Tuhan ada tangan. Kalau ada Tuhan tangan macam mana? Ayat tabi'in dia pening. Tangan macam mana? Tangan apa? Dia pergilah tanya kepada apa? Sayyidina Amr bin As di Mesir. Dia bertanya Sayyidina Amr bin As dekat Mesir. Sayyidina Amr bin As, apa dia maksud tangan Allah Ta'ala? Tangan ni macam mana? Tangan dia. Ni ada seorang yang tahu jawapan dia. Siapa? Pergi jumpa Sayyidina Umar, pergi jumpa dia. Dia betul ke? Saya pergi. Dia pergi jumpa Sayyidina Umar. Ya Allah fawqa aydihim nah. Dia kena menampak. Puk. Betul Sayyidina Umar faham tak? Faham. Betul ni. Dia dah pick up apa? Kan? Dah kena menampak tu. Faham? Dia pun faham. Kenapa di kalangan para sahabat dia pun kalau benda-benda pelik dia dekat banyak lagi benda nak buat. Orang nak tak sampai Islam kita tak ajak lagi. Orang ada mayang tak betul pun tak sampai lagi kita nak kalut benda-benda yang apa? Dia pening. Kena tu dia faham. Wah, dia kata Ustaz, tanya Ustaz lempang tak tak boleh. Tak lagi dia lempang kita balik. Sayyidina Umar besar. Sayyidina Umar kalau duduk atas kuda, kaki duduk kat bawah, cecah lantai. Ni, duduk atas kuda, kaki cecah lantai. Tinggi ya. Tinggi mana? Cecah lantai. Tinggi ya. Senang kaki. Sebenarnya tak tahu 3 meter, 3 meter. Cecah lantai tu. Lempang tu sedap macam mana tu. Faham? Clear. Itulah dia kata Sayyidina Umar, tapi berkat Sayyidina Umar. Sampai dalam isu qada pun kalau buat slipper dia, orang takut kan. Maksudnya kalau di kalangan qada, maksud qada tu dalam penghakiman kalau ada bersalah orang yang berzina, orang yang apa, nak bagi dia berubah cepat dikatakan bahawa apa? Bawa slipper Sayyidina Umar tampak. Jadi baik terus betul. Dah betul ini di kalangan ada keberkatan Sayyidina Umar walaupun dia garang macam tu tapi berkat. Berkat. Boleh? Boleh carilah slipper tutup lah. Kan? Okey, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Okey, qala kata Sayyidina Umar, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku telah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, innama al-a'malu binniyat. Hanya saja amalan itu ataupun hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Nampak ayat dia? Hanya saja amalan-amalan itu dengan niat. Apa maksudnya dengan niat? Maksudnya apa? Apa kena amalan dengan niat? Apa kena amalan dengan niat? Apa dia? Amalan-amalan itu ditafsirkan oleh sekalian ulama, apa dia? Hanya saja sah dengan niat. Tapi kepada amalan yang macam mana? Amal ibadat. Okey, ini salah satu tafsiran. Tafsiran yang kedua oleh para ulama bahawasanya apa? Dalam satu-satu amalan kita nak buat satu-satu amalan, maka apa? Maka kena tahu secara jelas niat apa amalan tersebut. Ni yang kedua. Kalau kita contoh nak bercucuk tanam, buat apa cucuk tanam? Nak buat apa? Bagi nafkah kepada isteri. Buat apa bagi nafkah kepada isteri? Supaya apa? Tunaikan kewajipan seorang suami. Kenapa tunaikan suami? Kerana dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak tak? Setiap Muslim kenapa setting otak dia berdasarkan hadis ni untuk apa? Untuk dia tahu matlamat hidup dia, visi dia, vision. Dia punya vision dia. Kalau nak buat satu-satu amalan yang pertamanya mesti kita apa? Kita niatkan orang yang tertinggi iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan niatkan dunia, jangan niatkan apa rugi. Dapat apa niatkan dunia? Kan niatkan direct Allah Subhanahu Wa Taala, itu satu. Dan kemudian dalam hadis ni menceritakan berkenaan dengan apa? Kepentingan niat dalam apa? Dalam urusan amal ibadah. Kalau amal ibadah kita sembahyang tak niat, sah tak sembahyang? Betul tak? Tak sah. Kan tak sah, memang tak sah sembahyang. Sembahyang apa? Allah Akbar.
makan. Maksudnya apa dia nak buat tu? Tak ada kerja. Kan, jadi kita kata mesti dalam bab sembahyang itu mesti diniatkan. Kenapa? Kalau tidak niat, tidak sah sembahyang. Ni nak faham kita tak payah masuk khilaf-khilaf apa semua. Dapat faham Baik. Kita kata seterusnya wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan bahawasanya wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahawasanya bagi setiap lelaki imri'in maksud setiap lelaki apa nawa yang diniatkan. Bagi setiap lelaki itu apa yang dia niatkan. Ulama mentafsirkan bahawa bahawa dalam kitabah kita nak melakukan amal ibadat, mesti kita paling kurang perincikan setiap niat kita. Perincikan setiap niat kita. Kalau contoh kita nak sembahyang fardu, mesti sebut fardu tu. Boleh nampak? Kalau kita sembahyang zuhur tak sebut fardu, jadi sembahyang tu sunat. Boleh? Dapat tak? Kalau kita puasa, kita kena sebut fardu Ramadan. Boleh kena perincikan niat kita. Begitu juga dalam kehidupan kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Kena perincikan niat kita juga. Macam mana perincikan niat tu? Ni saya pelik ni. Di kalangan guru saya ni, dia cerita kepada kami, ada di kalangan guru-guru mereka dulu, waktu nak mengaji, ada orang ketuk pintu. Lepas tu Tok Guru kata, "Api buka pintu Ustaz." Buka pintu. Kita api buka pintu. Jalan kan? Dia buka pintu. Waktu dia buka pintu, tak ada nak buka pintu. Tok Guru kata, Jap. Apa yang hanya? Nak buka pintu? Nak apa? Ni apa buka pintu ni? Tok Guru dia kata Tok Guru ni kata pada buka pintu tu hang boleh niatkan lebih daripada 50 niat. 50 niat. Niat apa 50 tu? Niatkan bahawa diperincikan satu-satu Tok Guru ni kata, niatkan muliakan tetamu, niatkan nak baik dengan tetamu, nak menyambung silaturahim, niatkan untuk ikut perintah guru, niatkan dia tu detail apa semua ni. Supaya apa? Kerana Nabi sebut bagi setiap yang diniatkan dengan niat yang baik itu pahala dan juga ganjaran. Ni. Jangan main itu rahsia. Tak ada orang tahu. Tapi betul ni rahsia. Kenapa? Apa yang niat kalau boleh sebenarnya kita melakukan satu-satu perbuatan, kita makan, kita niatkan banyak niat. Kan? Makan maksudnya aku nak ikut perintah Allah Ta'ala, makan makanan halal, aku nak makan supaya kuatkan amal ibadat, aku nak maka Allah Ta'ala akan bagi setiap apa yang kita niatkan tu tadi ganjaran yang begitu besar. Yang penting ini berdasarkan hadis ni. Kena ingat tu. Sebab tu yang saya dah cerita dah sebelum ni, bahawa Al-Imam Asy-Syazili rahimahullah, iaitu pengasas tarikat Syazili, telah mencapai ketinggian dalam kewalian kekasih pada Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kenapa? Kerana rahsia niat dia tadi. Dia kata apa? Dia kata sesungguhnya aku menjadikan daripada setiap hembusan tarik hidung, keluar ni, nafas ni, kesemuanya ibadah. Kesemua jadi ibadah. Macam mana dengan niat? Banyak kita tak tahu. Lena boleh ibadah ke? Boleh. Lena boleh jadi ibadah. Niatkan supaya aku bangun nanti semangat nak bekerja, semangat nak bantu Islam, semangat untuk dia. Boleh. Cuma kita niat tak? Lena itu. Katil lompat terus. Tidak kan? Tak ingat apa. Lena macam tu. Kan? Kita rugi. Kita tak tahu rahsia ni. Penting tak? Penting. Boleh nampak Okey. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih, maka barang siapa yang hijrahnya itu ila Allah wa rasulih, kepada Allah dan juga rasulnya. Ini dia nak, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi satu contoh pada amalan amalan ibadat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi contoh ni hijrah. Kalau dahulu wajib di kalangan kaum muslimin yang tinggal di Mekah berhijrah ke mana? Madinah. Ke Madinah. Wajib itu adalah arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kata Nabi SAW, maka barang siapa yang hijrahnya itu, maksudnya daripada Mekah ke Madinah,
Ilallahi wa rasulih, kepada Allah dan juga Rasulnya. Maksudnya apa? Untuk menunaikan perintah Allah dan juga perintah Rasulnya, ataupun apa-apa saja yang menghala kepada Allah dan Rasulnya, maka apa? Fahijratuhu ilallahi wa rasulih, maka hijrahnya itu kepada Allah dan juga kepada Rasul. Macam mana maksud hijrahnya itu kepada Allah dan juga kepada Rasul? Maksudnya apa? Pada Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala bagi balasan berdasarkan niatnya tadi. Tu. Faham maksud dia? Boleh kan? Maksud pada Allah Ta'ala, Allah akan apa? Balasi hijrahnya itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Besar tu. Kalau niatkan keredaan Allah, dapat redha Allah. Redha Allah, kalau kita dapat apa lagi nak? Kan? Dapat kan? Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya itu untuk dunia, yusibuha untuk dunia yang dia dapat, aw imra'atin yang kihuha, ataupun perempuan untuk dia kahwini, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrahnya itu pada apa? Pada apa yang dia nak. Kalau nak nikah, dapat nikah, dapat perempuan. Kalau nak dunia, dapat dunia. Tapi kat mana? Kat dunia ni ya dah boleh pergi. Kat akhirat ada rezeki tak? Kat akhirat ada bahagian tak? Tak ada apa. Tak ada apa. Tak ada apa. Sayang, rugi. Ini kita kata berkaitan dengan isu niat. Tulis nota. Kita kata para ulama mengatakan bahawa niat itu fungsinya dua. Niat itu fungsinya apa? Dua. Yang pertama adalah apa? Adalah untuk membezakan antara ibadah dengan ibadah. Sekali lagi, pertama untuk membezakan ibadah dengan ibadah. Ibadah dengan ibadah yang lain. Contoh apa? Kalau kita sembahyang sunat, kita bezakan dengan sembahyang yang fardu. Kita sebut apa? Fardu. Kita niatkan fardu zuhur, contoh kan? Boleh? Okey, kalau dengan niat juga kita boleh bezakan antara apa? Antara adat dengan ibadat. Itu yang fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua adalah apa? Bukan membezakan, maksudnya silap-silap. Yang kedua adalah kita menaik tarafkan. Menaik tarafkan daripada apa? Adat kepada ibadat. Itu yang kedua. Boleh? Jadi, yang pertama, kalau dalam amalan ibadat kita bezakan antara apa? Ibadat-ibadat kan? Antara fardu dengan yang sunat, nazar dengan yang sunat, wajib dengan zakat, dapat kan? Okey. Dalam yang kedua, fungsi yang kedua adalah asalnya benda tu benda yang adat, makan, minum, jalan kaki. Tapi apa? Dengan niat tu boleh dinaikkan taraf sebagai apa? Amal ibadat. Dengan apa? Dengan niat tu juga. Boleh nampak kan? Jadi, insya-Allah hadis yang kita baca tadi, moga-moga dah 11.30 dah kan? Ada orang dah kat tangan, saya nak balik. Jadi insya-Allah kita akan sambung besok. Besok Ustaz Alim akan sambung. Dia akan terus kepada hadis ke-21. 21 tu. Sebab kami bagi dua. Bagi dua lah. Secara adil dan sama-sama kan. Hadis ke-21 beliau akan sambung, dan nanti bila saya pula, saya akan sambung pula. Kita nak khatam lagi. Kalau bagi saya saja, kita takut nak khatam. Jadi kena bagi Ustaz Alim. Jadi insya-Allah moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amalan kita pada malam ini, dan juga ada kita kata faedah, ada okey dapat faedah dari malam ni. Kan? Dapatlah. Moga-moga ada ilmu yang kita boleh gunakan dan juga amalkan, dan seterusnya kita sampaikan kepada orang lain. Allah Subhanahu Wa Taala. Kita selawat sikit kan, selawat sikit apa 3 kali sebagaimana kita buat dalam tahlil kan. Dan kemudian kita doa sebelum tutup majlis. Allahumma salli afdala salatin ala as'ali makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama zakaraka zakiruna wa ghafala an الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون
محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب فقهنا فقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل القطر أنثى وذكر. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا وجسدا على البلاء صابرا وشفاء من كل داء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا